Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam masa yang agak sukar ini, kita pun tak dapat ke masjid untuk mendengar tazkirah-tazkirah yang ingin disampaikan. Dengan itu, insya-Allah Masjid Al-Mawaddah akan mengusahakan untuk menyampaikan tazkirah-tazkirah ini melalui laman Facebook dan Instagram kami, insya-Allah. Untuk hari ini saya ingin mengungsikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan bahawasanya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan 100 rahmat, lalu disimpan 99 dengannya dan diturunkan satu itu kepada seluruh makhluknya. Jika orang kafir ini dapat mengetahui tentang 99 rahmat tersebut, maka mereka akan bergegas mengejar rahmat tersebut. Dan jika orang mukmin dapat tahu juga, maka mereka tidak akan merasa selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis ini sebenarnya menurut Ibn Hajar Al-Asqalani membawakan atau menimbulkan rasa ar-raja dan al-khauf di antara kita. Ar-raja itu apa? Maksudnya berharap. Kita berharap agar kita mendapatkan 99 rahmat Allah. Agar moga-moga Allah Subhanahu wa taala meletakkan kita di syurga Allah untuk merasakan rahmatnya yang 99 ini. Kita lihat saudara-saudari sekalian, Allah turunkan satu rahmat sahaja di dunia ini, kita sudah dapat merasakan kesenangan kehidupan di dunia ini. Kadang-kadang sampai kita melupakan atau terlupa untuk mengatakan terima kasih atau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhal Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahawasanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim, yang bermaksud jika kamu bersyukur di atas nikmatku, aku akan tambahkan nikmat tersebut lagi. Dan jika kamu kufur dengan nikmat aku, sesungguhnya azab aku sangat-sangat dahsyat. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk sentiasa bersyukur dengan nikmat Allah. Kita tengok dengan satu rahmat yang Allah turunkan ini, kita sudah mendapati bumbung di atas kepala kita. Kita dapat untuk makan setiap hari. Kita ada yang di antara kita mempunyai kenderaan sendiri dan sebagainya, dapat minum air yang bersih. Ini sudah menunjukkan rahmat Allah yang sangat luas, dan ini hanya satu sahaja, dan satu itu pun dikongsi di antara segala makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan yang 99 nanti di syurga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tidak akan dapat membayangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat Allah yang 99 ini. Nabi SAW bersabda yang bermaksud, berkasihanilah kepada setiap makhluk di bumi, nescaya kamu akan dikasihani dan dirahmati oleh setiap yang ada di langit. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Ahmad. Hadis ini menunjukkan kita harus bersikap ihsan, dan moga-moga kita diihsankan atau makhluk yang di langit, yakni malaikat dan Allah sendiri akan mengihsankan kita, mengasihani kita dan dapat memberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita sudah perbualkan tentang satu rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada kita. Sekarang marilah kita berbual antara cara-cara bagaimana untuk kita mendapatkan 99 rahmat Allah di akhirat atau syurga kelak. Yang pertama ialah ketaatan. Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, seperti mana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa athi'u Allah wa athi'ur rasul la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim, yang bermaksud taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Nabi atau Rasulnya, nescaya moga-moga kamu dirahmati. Ketaatan ini adalah dalam bentuk
perbuatan kita juga, melakukan yang kebaikan dan meninggalkan yang keburukan, dan juga imtithal awamirullah wajtinab nawahihi, melakukan segala yang disuruh oleh Allah dan meninggalkan atau menjauhkan diri daripada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antara contohnya adalah mendirikan solat. Walaupun kita tak dapat dirikan solat di masjid pada musim ini, kita boleh dirikan solat kita di rumah dengan keluarga kita. Dan juga wa'ati'ur rasul. Wa'ati'ur rasul ini mengikut sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk meluangkan masanya dengan keluarga, seperti mengemas rumah, dan antara sunnah yang dilupakan adalah pergi ke pasar. Ini juga dapat diamalkan oleh kita di dalam masa yang sukar ini, ketika mana kita tak dapat ke masjid. Menghidupkan sunnah-sunnah Nabi yang sudah dilupakan. Yang kedua ialah jangan berputus asa, seperti mana yang difirman oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Sadaqallahul azim, yang bermaksud, katakanlah wahai hamba-Ku yang telah melampaui batas diri mereka sendiri, janganlah kamu putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud ayat ini? Katakanlah wahai hamba-Ku yang telah melakukan dosa yang melampaui batas. Kadang-kadang kita ni terlaku dosa yang amat besar, seperti memaki hamun seseorang, mencela seseorang, atau yang lebih teruk lagi, membohong, mencuri dan sebagainya. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Kerana apa? Innallaha ghafurur rahim, kerana Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita harus sentiasa meminta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana apabila kita berasa yang kita tak layak meminta ampun, itu sebenarnya permainan syaitan. Syaitan yang durjana, yang hendak menarik kaum Adam ke neraka dengannya. Itulah syaitan tengah buat tau sebenarnya. Syaitan tengah cakap, kau dah lakukan dosa ni, kau rasa Allah nak ampunkan kau ke? Itu bukan apa yang diajar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dah lakukan dosa, segeralah bertaubat. Namun ada dosa yang ada hudud-hududnya, tapi saya tak akan ke situ insya-Allah untuk hari ini. Dan yang ketiga, berbuat ihsan. Seperti mana yang difirman, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin, sadaqallahul azim, yang bermaksud sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat ihsan. Berbuat ihsan ini melakukan berbuat ihsan kepada orang-orang yang sekeliling kita, mengasihani mereka yang seperti mana yang disabdakan Nabi SAW. Dan sebenarnya kita ni pada zaman yang sukar ini, pada zaman yang agak kurang senang ini, kita lagi senang untuk melakukan ihsan. Bagaimana tuan-tuan puan-puan? Ialah dengan duduk di rumah sahaja jika kita tidak sihat. Janganlah kita keluar dan tidak fikir pasal orang lain, kerana itu bukan ihsan. Kerana awak tak kesian ke orang yang sekeliling awak, mungkin mereka juga dijangkiti oleh awak. Dan moga-moga kita dapat peroleh rahmat Allah yang 99 tadi dengan 3 cara ini, insya-Allahu Rabbul Alamin. Dan dengan itu akhirlah tazkirah saya pada hari ini. Moga-moga kita dapat peroleh manfaat daripada masa yang agak singkat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh.